Assalamualaikum semua, apa khabar para penonton sekalian? Terima kasih kerana masih bersama kami di Doctors Go Live on Columbia Asia Facebook pada hari ini. Okey, hari ini topik sangat menarik, especially untuk ibu dan ayah yang ada anak-anak kecil ya, sebab topik hari ini merupakan mengapa pernafasan anak saya berbunyi. Maklumlah kalau kanak-kanak kan ada berbagai masalah yang berlaku semasa diorang sementara nak besar lah orang kata. So bila si kecil tidur, kadang-kadang ada pelbagai bunyi yang dikeluarkan. Bukan mimpi tetapi bunyi dalam pernafasannya. Okay. Tapi macam mana kita nak tahu pernafasan itu adalah pernafasan yang biasa ataupun pernafasan yang patut dirisaukan. Okay. Untuk menerangkan topik ini dengan lebih lanjut, kita telah menjemput Dr. Syifa Zulkifli, pakar telinga, hidung dan tekak daripada Columbia Asia Hospital, Setapak. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Khabar hari ini, Doktor sihat? Sihat, terlalu sihat. Saya pun dah makan tengah hari dah. Alhamdulillah. Okey Doktor, kita hari ini topik ni berkenaan dengan bunyi pernafasannya ada di kalangan kanak-kanak lah. I think first of all kita establishkan dulu apakah maksud pernafasan berbunyi di kalangan kanak-kanak. Okey, terima kasih Puan Sakinah soalan tu. Memang pertama sekali sebelum saya definasikan apa tu pernafasan berbunyi, lebih baik saya definasikan apa itu yang kita panggil sebagai saluran pernafasan. Jadi dia saluran pernafasan itu kebanyakannya ada misconception kat situ yang mana kita ingat hanya daripada paru-paru. Tetapi sebenarnya dia bermula daripada peringkat hidung ke saluran faring, ke saluran tekak dan kemudian seterusnya trachea, bronchus dan paru-paru. Jadi dari atas sehingga ke bawah adalah saluran pernafasan. Jadi disebabkan oleh ini dia orang kata pengkhususan dalam bidang ENT dan juga respiratory, campuran di antara respiratory dan ENT. Dan apa yang kita definisikan sebagai pernafasan berbunyi Puan Sakinah, dia adalah bunyi yang dihasilkan oleh saluran pernafasan disebabkan oleh penyempitan saluran nafas. Iaitu sama ada penyempitan saluran nafas berlaku disebabkan oleh separa ataupun penyempitan secara sepenuhnya. Penyempitan ini boleh berlaku di mana-mana saluran pernafasan yang saya nyatakan tadi, bermula dari hidung, mulut, tekak, laring, trachea, bronchus dan paru-paru. Ini yang kita panggil sebagai pernafasan berbunyi. Puan Sakinah. Boleh tak doktor terangkan contoh apakah bunyi-bunyi pernafasan tu? Kalau doktor boleh buat bunyi tu okey lah, kalau tak doktor describe pun tak apa. Adakah bunyinya kuat, perlahan, yang berbisik atau macam snoring orang dewasa kan yang berdengkur? Macam mana bunyinya? Bunyi example lah. Nak hasilkan bunyi boleh, tapi sama ada saya pandai mimik bunyi itu pun tidak. I'm sure ada macam different kan, bunyinya berbeza-beza. Tapi saya cuba. Tapi apa yang kita panggil sebagai bunyi-bunyi dimasukkan ni adalah bunyi stertor. Stertor ni yang kita panggil sebagai stertor dalam bahasa Inggerisnya, iaitu bunyi yang bernada rendah. Bunyi bernada rendah. Bunyi yang macam mana? Bernada rendah. Dia low low frequency. Bernada rendah. Nada dia lebih rendah. Macam contohnya bunyi yang terhasil dari belakang hidung atau tekak. Seperti bunyi yang dihasilkan semasa hidung tersumbat. Bukan, hidung tersumbat. Hidung tersumbat macam agak tak bunyi ni. Kena ada sesama dulu. Dia macam bunyi yang kita hasil masa hidung kita tersumbat atau sesama. Jadi bunyi ni kita panggil sebagai stertor. Bila bunyi ni terhasil, dia memberi kat kita satu gambaran bahawa bunyi ni disebabkan oleh penyumbatan di bahagian hidung ataupun tekak. Dan kita pergi kepada bunyi yang kedua yang kita panggil sebagai stridor. Stridor ini adalah bunyi yang bernada lebih tinggi yang terhasil daripada sama ada di atas, pada ataupun di bawah peti suara. Jadi ketentuan bunyi ini semasa menarik nafas ataupun semasa melepaskan nafas ataupun berlaku di kedua-dua peringkat akan menentukan di mana lokaliti penyempitan saluran nafas tersebut. Yang bunyi yang ni contohnya bunyi
Ini kita panggil bunyi stridor. Saya tak tahu sama ada saya boleh pandai mimik ke tidak, tapi lebih kurang bunyi yang bernada tinggi beginilah. Jadi ini adalah masa-masa menarik nafas. Tetapi bunyi ini boleh terhasil di kedua-dua peringkat, menarik nafas dan juga melepaskan nafas, ataupun berlaku di peringkat kedua-duanya sekali. Jadi dari segi sini kita akan dapat petunjuk di mana lokaliti penyempitan itu. Dan bunyi yang ketiga adalah kita panggil sebagai wheezing. Wheezing adalah satu lagi bunyi yang bernada tinggi yang berlaku semasa menarik menghembus nafas. Selalunya dilakukan oleh penyempitan, spasm atau halangan pernafasan di saluran kecil paru-paru. Contohnya bunyi yang dihasilkan semasa asma. Bunyi macam itulah. Dan bunyi snoring. Yang keempat adalah bunyi snoring. Ini yang kita panggil, yang Puan Sakina mentionkan tadi adalah bunyi berdengkur. Jadi saya rasa bunyi berdengkur semua orang dah biasa lah. So saya tak perlu hasilkan lagi bunyi ni. Tapi di kalangan kanak-kanak jarang kan kita dengar kanak-kanak berdengkur? Di kanak-kanak biasanya berdengkur tidak berlaku tanpa ada penyebab. Selalunya kanak-kanak tidak seharusnya berdengkur. Sekiranya kanak-kanak berdengkur, kita perlu mencari punca. Sebab kebanyakan daripada puncanya boleh kita memberi rawatan ataupun menjalankan operation. Dan ini bukan benda yang seharusnya terjadi dalam kalangan kanak-kanak. Jadi sekiranya ada dengkur, mesti ada penyebab. Dengkur antara orang dewasa dan kanak-kanak tu adakah berbeza? Maksudnya yang berdengkur di kalangan kanak-kanak tu lebih serius? Berdengkur di kalangan kanak-kanak ini biasanya berdengkur di kalangan dewasa banyak disebabkan oleh lifestyle related. Ini mungkin short neck, dengkur yang pendek, obesity, kegemukan di peringkat abdomen dan tetapi dengkur di bahagian kanak-kanak kebanyakannya adalah benda yang kita boleh rawat. Kebanyakan daripada dengkur dihasilkan oleh kalau di dalam bidang ENT disebabkan oleh bengkak kelenjar, tonsil dan adenoid, yang mana ini senang sangat untuk kita atasi, iaitu hanya dengan operation membuang tonsil dan adenoid. Jadi kesan daripada dengkur ataupun kesan daripada kekurangan oksigen disebabkan oleh penyempitan saluran nafas, disebabkan oleh pembengkakan kelenjar tonsil dan adenoid. Benda ini boleh dirawat. Kenapa kita perlu biarkan kanak-kanak mengalami kekurangan oksigen dalam jangka masa panjang yang seterusnya mengakibatkan perkembangan minda, perkembangan dari segi academic performance akan terjejas. Jadi di situ ingatan dan fokus di kelas. Jadi pada saya berdengkur pada kanak-kanak adalah jarang-jarang berlaku dan tidak seharusnya berlaku. Rawatan boleh jadi kita kesan, kita boleh jadikan, kita boleh merawat. Jadi kita boleh Sebelum kita cakap pasal rawatan, apa kaitan pernafasan kanak-kanak dengan efeknya? Macam tadi doktor katakan mungkin efek terhadap pembelajaran, minda tak berapa berkembang dan sebagainya. Macam mana pernafasan berbunyi tu boleh efek? Boleh efek minda lah maksudnya. Dari segi cara bagaimana penyakit itu terjadi, ada penyumbatan, ada penyempitan saluran nafas. Jadi udara masuk melalui saluran yang sempit ataupun sebaran ataupun tersumbat. Jadi di sini menyebabkan kekurangan oksigen. Jadi untuk perkembangan otak yang normal, kita memerlukan tidur yang berkualiti. Kita memerlukan perkembangan otak, memerlukan juga bekalan oksigen yang mencukupi. Jadi apabila dalam jangka masa panjang kekurangan oksigen pada perkembangan otak akan menyebabkan tidur yang tidak berkualiti. Jadi apabila tidur tidak berkualiti, maka ini mengganggu fokus, tumpuan serta perkembangan neurodevelopmental.
Jadi ini membawa kepada kesan jangka masa panjang terhadap akademik dan apa tu tumpuan dan mungkin orang kata memory yang sedangkan di kalangan orang dewasa pun kalau tidur tu tak ada kualiti kan, mereka juga akan rasa tak boleh nak fokus properly kan, ikan pula kanak-kanak. Dia macam contohnya kita tidur tak cukup setiap malam. Yalah. Sakit kepala, lepas tu tak larat. Macam tu lah. Pernafasan berbunyi antara di kalangan kanak-kanak ni adakah mengganggu tak tidur mereka? Ataupun dia cuma macam pernafasan berbunyi saja tapi mereka sebenarnya dapat tidur, although tak berkualiti lah, tapi dia tidur seluruh malam ke, atau dia akan macam terjaga disebabkan mungkin block nose dan sebagainya kan? Apa yang membezakan pernafasan berbunyi disebabkan oleh snoring. Kita panggil snoring kanak-kanak, snoring berdengkur di kanak-kanak dengan berdengkur pada orang dewasa. Selalunya berdengkur dewasa mengakibatkan orang dewasa itu lebih penat, mudah nak tidur, mana-mana sahaja. Tetapi pada kanak-kanak dia menjadi hyperaktif, terbalik. Lebih hyperaktif. Jadi kurang memberi tumpuan. Dan seterusnya kencing malam lambat. Selalunya kita kena sampai ke umur besar pun masih kencing malam lagi. Dan ini mengganggu proses lah. Yalah, kadang-kadang kanak-kanak doktor, kalau diorang kan ada sesama cough and cold, runny nose dan sebagainya, mungkin adakah ini mungkin juga akan menyebabkan pernafasan, tapi mungkinlah saya assume lah dia tak berperingkat serius kan. So macam mana ibu bapa boleh bezakan antara pernafasan berbunyi kalangan kanak-kanak, terutamanya sewaktu tidur, mana yang bahaya dan mana yang biasa? Okay, pernafasan berbunyi sebenarnya boleh berlaku di saya kena betulkan kenyataan di situ sedikit. Sebenarnya apa yang saya nak sampaikan adalah dia boleh berlaku bila-bila masa. Dia boleh berlaku semasa tidur, dia boleh berlaku semasa menangis, dia boleh berlaku semasa makan, dia boleh berlaku semasa terjaga. Jadi penyebab yang membuatkan bunyi pernafasan semakin teruk disebabkan oleh punca penyebab. Jadi susah untuk saya bagi tahu satu penyebab, kerana punca penyebab kenapa pernafasan berlaku bergantung kepada bunyi yang dihasilkan, bergantung kepada tahap keterukan dia, dan bergantung kepada jangkaan kita di mana level penyempitan itu. Jadi di situ kita boleh memberi rawatan yang seterusnya. Jadi kalau setakat cough and cold, biasanya dia akan menghasilkan bunyi lebih kurang macam bunyi stertor yang kita kata sebagai bunyi hidung tersumbat. Itu hanya itu lebih kurang biasanya kita boleh bagi nasal decongestion sahaja, iaitu kita bagi ubat untuk keringkan sikit air di hidung tu. Dan apa yang kita panggil sebagai pernafasan yang berbahaya dan perlu diberi rawatan, di mana dia disertai dengan beberapa petanda-petanda lain, iaitu pernafasan yang lebih cepat, iaitu berlaku retraksi dada, iaitu sama ada di peringkat di atas di peringkat dada, bila dia menarik nafas keseluruhan sama ada di antara tulang rusuk ataupun di bawah tulang rusuk ataupun di atas tulang rusuk ataupun di sternal ataupun di tengah-tengah dada boleh menarik ke dalam, tertarik ke dalam, yang kita panggil sebagai recession. Jadi ini dan kita boleh monitor. Kalau di hospital kita boleh tengok tahap kekurangan oksigen, tahap nadi. Apa yang berlaku di peringkat awal, apabila kekurangan oksigen, nadi kita akan lebih cepat. Jadi itu adalah untuk membawa kepada untuk doktor dan mungkin para petugas kesihatan untuk mungkin ini bukan kes yang biasa, jadi kita perlu merujuk pada bahagian yang tertentu. Jadi bahagian mana yang perlu dirujuk, sama ada bahagian ENT atau bahagian respiratory, bergantung kepada jenis-jenis bunyi yang dihasilkan. Okey, Puan Salma. Okey.
Kalau berkenaan dengan lingkungan umur kanak-kanak, adakah problem ini sesuatu yang memang ada sejak kecil, masa at birth ke, ataupun something yang develop semasa kanak-kanak tu mungkin dah berumur 3-4 tahun dan sebagainya? Lingkungan umur kanak-kanak yang mengalami masalah-masalah pernafasan ini boleh berlaku even at birth. Until sehingga keseluruhan tempoh perkembangan kanak-kanak, iaitu kalau di tingkat definasi kanak-kanak boleh kalau macam sekarang hari ini tajuk saya adalah kanak-kanak, jadi saya akan kata sehingga umur 12 tahun. Jadi daripada at birth sampai umur 12 tahun ataupun mungkin menginjak ke umur melepasi 12 tahun, dia boleh berlaku bila-bila masa. Tetapi bila tempoh yang mana pada umur berapa kanak-kanak ini mengalami pernafasan berbunyi, memberi kita satu gambaran apa penyebab. Jadi banyak clue yang boleh bagi kita gambaran sebenarnya di mana masalah ini bermula. Jadi dari segi jenis bunyi, dari segi umur, umur kanak-kanak itu mengalami masalah pernafasan, dari segi associated symptom, iaitu simptom-simptom yang berkenaan dengan saluran pernafasan tersumbat. Jadi benda ini membawa kepada kita clue ataupun memberi petunjuk apa masalah ataupun tahap berbahaya, adakah tahap ini tahap berbahaya ke ataupun tahap tidak berbahaya, adakah perlu diberi rawatan pesakit luar ataupun sebagai pesakit dalam, ataupun adakah perlu menjalani operation ataupun tidak. Jadi dia banyak itu. Masalah ini, sorry, silakan doktor. Saya rasa saya menjawab soalan Puan Sakinah. Kalau mungkin lari sikit daripada tajuk, mungkin Puan Sakinah perlu. Okey, doktor cakap berkenaan dengan bayi yang baru lahir yang ada masalah ini. Contohnya kalau macam jantung berlubang tu memang dari perut ibu lagi lah, lepas tu dia lahir memang dah ada dah kondisi tersebut. Jadi pernafasan berbunyi ni maksudnya kalau bayi baru lahir dia develop selepas dilahirkan ataupun dia memang develop sejak dari perut ibu lagi? That means something macam semula jadi, dia dilahirkan memang begitu. Jadi ada rawatan yang akan kita lakukan untuk macam mana cakap, rawatan yang kita boleh perbaiki untuk biologi dia kan. Dia boleh berlaku dari segi dalam perut pun sebenarnya. Kalau contohnya kalau untuk ENT, apa yang menjadi interest pada saya, kalau kiranya problem ini berlaku di peringkat dalam semasa janin, adalah mungkin baby ataupun janin itu mempunyai ketumbuhan dalam saluran laring ataupun di dalam saluran faring ataupun di tengkuk, yang mana saluran pernafasan menjadi lebih sempit. Maka bayi-bayi ini akan dilahirkan dengan mengalami masalah pernafasan ataupun mungkin mengalami pernafasan berbunyi. Kalau sekiranya kita detect daripada dalam perut, kalau sekiranya kita detect daripada dalam perut, biasanya maksudnya kita detect masa ultrasound di dalam perut, kata mempunyai pertumbuhan dalam perut dan bayi mungkin mengalami masalah pernafasan selepas lahir. Jadi mungkin kita boleh menjalankan prosedur yang lain, iaitu kita boleh pastikan keselamatan saluran pernafasan, iaitu saluran pernafasan dan baby boleh bernafas melalui saluran pernafasan yang saya hasilkan sebelum kita potong tali pusat. Itu adalah satu emergency yang mana kita boleh lakukan juga. Dan sekiranya perkara ini berlaku tidak dikesan daripada dalam perut dan berlaku selepas itu, mungkin contohnya disebabkan oleh kelumpuhan saluran peti suara, kelumpuhan peti suara secara both side, bilateral, kedua-dua belah peti suara lumpuh dan baby tidak boleh bernafas. Dia sempit penafas di peringkat peti suara. Jadi di sini akan berlaku tidak boleh dikesan dalam perut. Cuma apabila baby lahir,
bayi akan menghasilkan bunyi stridor. Jadi di situ membawa kat kita satu petunjuk, iaitu mungkin kita kena cari penyebab kenapa bunyi stridor ini berlaku. Jadi di situ kita boleh jalankan rawatan yang berkenaan, ataupun mungkin ada ketumbuhan di situ yang mana menghasilkan bunyi menyempitkan saluran nafas. Mungkin kita boleh buat operation untuk membuang ketumbuhan di situ. Jadi benda-benda ni bergantung. Di dalam sekiranya dikesan di dalam perut, tak ada masalah, kita boleh atasi. Sekiranya dikesan selepas itu pun tak ada masalah, kita boleh atasi juga. Cuma problem untuk mengenal pasti dan untuk mungkin pengetahuan yang lebih sikit supaya kita boleh tahu apa rawatan-rawatan yang sesuai. Ya, mungkin doktor boleh terangkan sekarang apakah rawatan yang biasa diberikan atau jenis-jenis rawatan lah yang menjadi options buat ibu bapa. Kalau sekiranya lah, kalau peringkat bayi, benda yang paling selalu lah, benda yang paling selalu terjadi, meaning banyak kes ni, even dalam populasi Malaysia sendiri pun banyak. Mungkin dia berbunyi 1 bulan selepas waktu kelahiran. Mula-mula lahir tak ada bunyi. 1 bulan selepas kelahiran dia menghasilkan bunyi. Mungkin bunyi tu sama ada lembut, sedikit sahaja bunyinya ataupun kuat, bergantung kepada tahap keturunan. Yang ini biasanya disebabkan oleh masalah saluran pernafasan yang lembut. Tulang rawan pernafasan itu terlalu lembut, dan apabila bayi menarik nafas dan dia menarik saluran pernafasan ini ke dalam saluran pernafasan, jadi bayi-bayi ini akan mengalami penyempitan saluran nafas. Keadaan ini kita panggil sebagai laringomalacia, iaitu ketidakmatangan tulang rawan pernafasan. Perkara ini 80% akan hilang dengan sendirinya. 80% akan hilang dengan sendirinya sehingga umur bayi mungkin 2 tahun. Sehingga kita akan monitor sampai umur bayi 2 tahun, dia akan hilang dengan sendirinya dalam 80%. Tetapi dalam 20% daripada populasi bayi-bayi yang mengalami laringomalacia, kita perlu membuat operation. Di mana apabila kekurangan pernafasan ini atau pernafasan bunyi ini mengakibatkan pembesaran yang terbantut. Jadi weight gain is not good. So kalau weight gain is not good, dan sekiranya pernafasan ini membuatkan bayi tidak boleh off oxygen, meaning sentiasa dependent on oxygen, meaning susah untuk bayi keluar daripada hospital. Kerana apabila kita mengurangkan keperluan oksigen, bayi menjadi lebih distress, macam pernafasan lebih laju. Dan kemudiannya kita tengok kepada retraction dada. Kalau saya tidak di dada recession dekat dada berlaku, jadi bermaksud di situ bayi ini memerlukan bantuan. Dan recession dekat dada tu maksudnya macam mana doktor? Apa yang di atas tulang rusuk, di antara tulang rusuk dia melekuk. Lekuk. Oh, I see. Lekuk di dada, iaitu kita boleh tengok. Biasanya masalah kalau ENT, biasanya masalah dihasilkan sama ada di atas ini, di lekuk di sini, ataupun lekuk di depan dada, ataupun mungkin sedikit-sedikit lah, jarang-jarang berlaku di antara tulang rusuk, tetapi boleh berlaku. Dan sekiranya apa yang kita menjadi perhatian kita, macam mana bayi makan. Kerana apabila bayi mengalami kesukaran untuk menghabiskan minum susu, mengalami kesukaran untuk menghabiskan susu dalam tempoh jangka masa yang begitu lama dan memerlukan beberapa kali sesi, maksudnya feeding interruption, di situ memberikan saya gambaran, saya perlu mendapatkan proses kematangan ini. Jadi di situ mungkin saya akan menasihatkan ibu bapa untuk melakukan operation. Jadi ini yang bawa kepada yang mana bahaya, yang mana tak bahaya, yang mana perlu bantuan, yang mana tidak perlu bantuan. Kes yang paling bahaya sekali, tahap yang serius lah, katalah kalau ibu bapa rasa benda ni tak serius, jadi tak ada treatment,
So kalau without treatment, apakah senario sebut susah, sorry. Apakah senario yang paling ekstrim lah, the effect yang paling serius? Efek yang paling serius. Kalau tanpa rawatan. Tanpa rawatan, efek yang paling serius adalah feeding interruption. Sekiranya keseluruhan tenaga bayi dihabiskan untuk makan, untuk minum susu, keseluruhan tenaga bayi dihabiskan untuk menarik nafas. Jadi dan apabila dia minum susu, benda tu stressful. Jadi bayi akan mengalami feeding interruption. Biasanya satu sesi minum susu ataupun breastfeeding, whatever lah, bottle feed ataupun breastfeeding, biasanya dalam 15 minit hingga 20 minit lah satu sesi. Tetapi bayi juga 40 minit dah habis. Itu banyak kali. Mak berhenti, lepas tu nak menarik. Biasanya komplain, saya berhenti dulu, lepas tu dia nak tarik nafas, lepas tu dia sambung balik. Lepas tu dia tarik nafas. Kita bagi petunjuk. Kita ada petunjuk bahawa bayi mengalami masalah pernafasan. Jadi itu weight gain, kita tengok growth chart buku bayi, ada weight gain kan, ada orang kata carta berat. Jadi okey, I see. Berat bayi. Graf ada di antara bulan dengan berat. Jadi lengkung carta berat tu, sekiranya bayi masa lahir di lengkungan yang lain dan bulan di umur 1 bulan, di umur 2 bulan, lengkung itu jatuh ke lengkung yang lain, kala yang lain, ataupun berat badan tidak berapa bagus dalam masa 1 bulan ataupun 2 bulan. Jadi di situ membuatkan saya rasa bahawa mungkin benda ini perlu bantuan kita. Ada something wrong lah. Meaning something wrong. Kalau dia mengganggu kebesaran, dia mengganggu pemakanan ataupun breastfeeding, dia mengganggu bottle feed. Jadi benda tu beri saya satu petunjuk, iaitu bahawa ini bukanlah kategori yang kita boleh tunggu dan lihat. Kalau untuk kanak-kanak yang lebih tu, katalah yang sedang bersekolah, jika mereka mengalami masalah ini, adakah mereka boleh mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah? Tapi contohnya macam kalau ada asma, so diorang mungkin tak digalakkan kan, takut penat. Tapi untuk pernafasan berbunyi macam mana kesannya untuk mereka yang sedang sekolah? Okey, kalau pernafasan berbunyi contohnya, kalau di peringkat hidung, kebanyakannya disebabkan oleh penyumbatan di peringkat hidung. Jadi kalau sekiranya penyumbatan di peringkat hidung, kita boleh atasi, kita bagi nasal spray yang mencukupi, kita bagi nasal spray ubat, kita bagi rawatan. Jadi kalau itu rawatan sementara lah nasal spray tu? Tak, dia ada rawatan yang profilaktik juga, iaitu kalau disebabkan oleh orang kata allergic rhinitis ataupun secretion yang cair hidung yang banyak. Jadi apa kata kita kurangkan sensitiviti hidung itu dan mengurangkan cair ini dengan ubat-ubatan. Jadi pernafasan di hidung lebih bagus. Jadi sekiranya pernafasan terganggu disebabkan oleh masalah adenoid yang besar ataupun tonsil yang besar, dan sekiranya dia mengganggu tidur, ini kanak-kanak ini bangun malam-malam untuk bernafas, kita panggil frequent awakening at night ataupun berhenti mengalami bunyi dengkur-dengkur tiba-tiba diam. Itu menunjukkan bahawa kanak-kanak itu berhenti nafas. Jadi di situ kita boleh menjalani operasi untuk membuang kelenjar adenoid dan tonsil. Jadi bunyinya macam sleep apnea doktor? Bunyinya macam sleep apnea. Tetapi kalau sleep apnea di kanak-kanak, sebab kebanyakan kanak-kanak tidak obes, kebanyakan yang obes, tetapi ada yang okey lah. Okay. Tapi masalahnya hanya peringkat pembengkakan kelenjar tonsil dengan adenoid. Jadi apa kata kita, jadi kanser dan adenoid ini, tonsil dan adenoid, apabila dia
berumur lebih lanjut, mungkin 2 tahun ke atas, 3 tahun ke atas, sudah tidak ada keperluan di dalam badan. Jadi apabila dia mengganggu fungsi badan, jadi lebih baiklah kita buang. Jadi benda ni boleh kita reverse balik. Jadi tidak ada halangan untuk bersukan dan sebagainya. Kalau asma lain sebab dia bergantung kepada kita bukan. Tetapi untuk bahagian ENT iaitu kawasan bawah trakea, bawah peti suara dan peti suara dan ke atas adalah bahagian ENT. Something can be done. Ada sesuatu yang kita boleh lakukan rawatan. Jadi saya rasa tidak ada seharusnya menggunakan menggunakan untuk tidak bersukan lah. Okay, sebelum kita mengambil soalan daripada para penonton, saya ada satu lagi soalan. Dari pengalaman doktor ni, adakah pernafasan berbunyi di kalangan kanak-kanak ni perkara yang common, yang biasa berlaku antara kanak-kanak atau macam taklah berapa common sangat, so like kata out of 10 ke seorang dua ke, if you know, kalau doktor ada statistik, kalau tak apa, cuma nak tahu berapa common masalah ini di antara kanak-kanak di Malaysia lah terutamanya. Data meaning? Data, if you have data, kalau tak apa, cuma nak tahu macam benda ni common atau jarang-jarang. Kalau untuk di peringkat bayi, kalau peringkat bayi antara punca-punca penyebab yang paling utama untuk peringkat bayi maksudnya bayi ini daripada day zero of life sehingga umur 1 tahun, kita panggil sebagai bayi. Dari segi day zero of life hingga 1 tahun, yang paling common dan memang antara kerap kali berlaku adalah di laryngomalacia. Itu yang kata kelembutan di bahagian saluran pernafasan yang kita panggil terutamanya laring. Ini adalah laryngomalacia. Dari umur, dia berbeza daripada segi umur. Dari umur 1 tahun umur preschool, meaning dari 7 tahun contohnya, kebanyakan disebabkan oleh pembengkakan tonsil dan adenoid. Jadi ataupun bengkak di adenoid sahaja. Dan dari segi umur 7 tahun dan ke atas, mungkin lebih kepada masalah hidung, allergic rhinitis lebih kepada allergy punya symptoms. Itu yang selalu kerap kali punca-punca penyebab di kalangan umur yang adalah. Jadi dari segi populasi yang terlibat, data saya tak berapa ada, tetapi memang Okey, doktor, sekarang kita akan menjawab soalan dari para penonton. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ada sebarang soalan boleh type di ruang komen. Kita akan mengambil soalan pertama dari Ms. Jennifer Ching. Doctor, is there any side effects if they do operation for tonsils and adenoids? Anak dia 5 tahun lah. Saya assume ada 5 years old kan, dia tulis kat sini. Side effects operation tonsils and adenoids for a 5-year-old. Yang ini Puan Sakinah nak dijawab dalam bahasa Melayu atau Inggeris? Tak apa. Yang mana yang doktor selesa? Okay. So operations for tonsils and adenoid, there are a lot of side effects. For 5-year-old, if there is specific indications, if there definitely indications are there, and as I mentioned earlier, at this age, tonsils and adenoid are not needed for the body. And because of tonsils and adenoid are causing some form of obstruction or recurrent infection to your baby, definitely tonsil and adenoid removal is indicated. So when we remove the tonsils and adenoid, depends on the side effect. There are complications to surgery. The complication could happen within 24 hours, after 24 hours, or meaning few days after that. But this is quite a common operation for us,
And if there is any bleed, we can always settle the bleeding. If there is any infection, we can settle the infection. If there is any forms of pain, we can control the pain. If there is reduced oral intake, we can help to supplement the reduced oral intake. So do not be too alarmed regarding the side effect of tonsil and adenoid. Just that you need to know how to identify and what is the post-op care. Means that for me, I don't like child to be in crowded environment after surgery. After surgery, you expose the child to crowded environment that could predispose to some form of infection. And if the child having some form of reduced oral intake, just bring it to us, we help you. If the child is having a lot of pain, just bring it to us, we help you. So you do not be alarmed of the side effects. And then the side effects, there are side effects but there are no major side effects for tonsil and adenoid operation. In good hands. Do I answer your questions? I think that was very comprehensive. Terima kasih banyak doktor. Okay, I hope that was okay for Ms. Jennifer Cheng. Okay, next question. We have got quite a few questions from Encik Jai, but I think it looks like all these questions are the questions that we had addressed earlier. Soalan ini adalah soalan yang kita telah bincang pada awal tadi, macam apa dimasukkan pernafasan berbunyi, bunyi yang dimasukkan, contoh, lingkungan umur dan sebagainya. Mungkin Encik Jai dia kesimpulan dia baru log in kot, jadi tak apa. Sebab selepas apa dia doktor? Saya bagi kesimpulan like satu ayat untuk summarize. Boleh. Okey. Jadi apa yang saya maksudkan dengan pernafasan berbunyi, dia memang kerap berlaku pada kanak-kanak. Jadi apa yang saya maksudkan pernafasan berbunyi, yang mana dia disebabkan oleh penyempitan saluran nafas, sama ada dilakukan secara separa ataupun secara total penyempitan saluran nafas. Dia apabila udara melalui saluran yang sempit, dia menghasilkan bunyi. Sama ada bunyi yang bernada tinggi ataupun sama ada bunyi yang bernada rendah ataupun bunyi yang bernada tinggi. Jadi dari segi jenis bunyi yang dihasilkan, nada bunyi yang dihasilkan dan peringkat mana yang bunyi dihasilkan memberi pada doktor-doktor atau petugas kesihatan di mana problem ataupun masalah yang kita hadapi ataupun penyempitan saluran nafas di peringkat pada. Jadi kita harap-harap perkara ini supaya ibu bapa lebih peka apabila untuk bawa anak-anak untuk mendapat rawatan ataupun mendapat consultation for whichever penyebab untuk setiap bunyi-bunyi. Kerana pada kanak-kanak tidak seharusnya bunyi-bunyi ini berlaku. Jadi bunyi yang dihasilkan tidak seharusnya berlaku, mesti ada penyebab. Jadi let us do the works. Definitely we will look for the treatment. Yes, yang sebaiknya ialah kita membuat consultation dengan doktor. Senang. Supaya kita dapat nasihat profesional sekiranya ada apa-apa yang ibu bapa risaukan tentang pernafasan kanak-kanak yang berbunyi ini. Okey doktor, mungkin doktor boleh bagi kesimpulan. Ada lagi soalan ni daripada dari Haziq Nadira. Apakah rawatan yang disyorkan untuk menangani masalah pernafasan ini? Soalan ini Encik Jai ada bertanya. Rawatan yang disyorkan, kita dah bincang tadi, tapi mungkin doktor boleh bagi kesimpulan. Rawatan yang disyorkan ni susah untuk saya bubuh satu rawatan yang utama. Kerana di sini rawatan yang disyorkan ni bergantung kepada dua kepakaran, iaitu kepakaran dari segi ENT atau kepakaran dari segi respiratory. Bergantung kepada jenis-jenis bunyi. Jadi tidak ada satu spesifik rawatan yang kita boleh syorkan. Tetapi rawatan yang kita boleh syorkan bergantung kepada masalah ataupun punca-punca penyebab penyempitan.
saya akan hanya memberi satu contoh untuk ENT. Saya akan memberikan contoh untuk respiratory sebab saya rasa mungkin bukan bidang saya bila saya bercakap respiratory. Jadi untuk ENT, benda yang paling utama adalah pembekakan kelenjar tonsil dan adenoid. Jadi snoring, meaning berdengkur di kalangan kanak-kanak, itu adalah benda yang paling utama. Jadi rawatan yang disyorkan hanya pembedahan membuang kelenjar thyroid dan kelenjar tonsil dan adenoid. Okey doktor, terima kasih atas jawapan itu tadi. Doktor, okey, adalah satu. Saya dengar biasanya kalau ada masalah tonsils and after pembedahan tu, betul ke salah satu sesuatu yang melegakan pesakit tonsil tersebut ialah aiskrim? So bercakap pasal tonsil je, diorang semua rasa macam okey, saya boleh makan aiskrim banyak-banyak. Yes. Adakah itu sesuatu yang benar ataupun cuma sama macam like popular culture ke? Apa pendapat doktor? Aiskrim memang amat soothing to inflame area. Okey, so betul lah. Betul. Memang seronoklah budak-budak ni yang baru lepas buat pembedahan tonsils. Memang sebenarnya kita akan melawat dapur dan kita akan bagi our diet plan, iaitu soft and cold diet. Kita panggil sebagai soft and cold diet. Meaning kita ataupun in other terminology mungkin kita panggil tonsil diet. Kalau kita dah ada menu untuk tonsil diet, lebih senang lah kita panggil sebagai tonsil diet. Kalau kita tidak ada menu, mungkin apa yang kita mencari, menu-menu yang kita mencari adalah soft and cold diet. Meaning ice cream adalah terlibat di dalam menu itu. Bagus. Pudding dan breakfast, semua kita akan tengok dari segi breakfast. Tetapi soft and cold diet ni hanya kalau boleh janganlah sampai 2 minggu soft and cold diet. Mungkin bila dah makin bagus, proses penelanan makin bagus, sakit makin bagus, mungkin kita boleh hari ketiga dan makan pun makin bagus, mungkin kita boleh tukar kepada benda yang lebih pepejal macam bukan bubur, tukar kepada nasi. Sebab proses penyahan itu sebenarnya salah satu yang bagus. Jadi kalau kita kunyah lebih bagus, kawasan penyembuhan tonsil berlaku lebih cepat. I see. Okey doktor, nampaknya itu saja waktu yang kita ada untuk topik ini ya. Hari ini topik adalah pernafasan anak-anak yang berbunyi. Sekiranya para penonton sekalian baru saja log on kepada rancangan ini, you all boleh tengok balik sebab ia akan sentiasa berada di Facebook page Columbia Asia. Jadi terima kasih saya ingin mengucapkan kepada Dr. Syifa Zulkifli, pakar telinga, hidung dan tekak dari Columbia Asia Hospital Setapak. Terima kasih banyak dan kita berjumpa lagi di lain kali insya-Allah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam.